Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama lagi kita pada malam ini bertajukkan otot lagi. Okey, kita akan bersambung kepada part 2, tugas otot kepada sistem badan. Okey, jadi kalau kita recap baliklah, semalam kita cerita pasal 3 organ dan sistem yang kayaknya otot tu berada, okey, dia melakukan, dia bertanggungjawab dalam menjaga atau bertugas dekat kawasan mana. Jadi semalam kita cerita pasal mata, kita cerita pasal pernafasan, kita cerita juga pasal aliran darah dekat saluran darah kan. Okey, jadi hari ni kat mana lagi kita nak cerita? Ada 3 lagi sistem yang kita nak masuk, insya-Allah. Okey, jadi sebelum kita masuk, okey, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Syazwani Rosli. Saya merupakan homeopath di Bangi. Okey, di area Bangi, di area Kajang, di area apa lagi? Area sinilah, insya-Allah. Kat area KL pun kita masuk juga. Okey, jadi kita punya kita punya HQ berada di Melaka, di Jalan Hang Tuah. Dekat sana tu kita ada physical clinic lah. Kalau kat Bangi ni kita lebih kepada online dan kita house visit. Okey. Jadi kalau dekat Melaka, Jalan Hang Tuah, boleh kalau nak pergi klinik untuk mendapatkan rawatan. Kalau nak online, boleh dengan saya, kita calling-calling Okey, jadi apa khidmat HST yang ingin kami bawakan? Okey, adakah anda first time bersama HST hari ini? Okey, jadi pada yang baru ataupun walaupun yang dah lama pun, okey, jadi saya nak cerita sikitlah. HST ni kami ingin berkhidmat untuk dengan melalui konsultasi kesihatan, okey, dan rawatan homeopati. Okey, jadi kami ingin bantu anda untuk mendapatkan kesihatan yang lebih holistik, yang lebih keseluruhan. Tak kiralah fizikal, emosi, minda. Okey, jadi sebelum ni kita ada cerita pasal minda. Jadi kali ni kita lebih kepada masalah fizikal. Okey, jadi kita cuba tengok kat mana yang kita boleh bantu anda untuk anda berkhidmat pula kepada orang lain, kepada masyarakat dengan lebih efisien. Okey, kalau anda adalah student, untuk anda belajar dengan lebih yakin, okey, dengan keyakinan itu adalah penting, betul tak? Okey. Jadi tanpa kita berlengah lagi, okey. Jadi selamat datang pada yang baru masuk. Okey, jadi kita nak ceritakan 3 lagi sistem pada hari ini. Okey, jadi sistem pertama yang untuk hari ini adalah membantu. Otot ni dia membantu dalam proses pencernaan. Okey, sistem pencernaan ni merangkumi apa? Okey, jadi biasanya sistem pencernaan ni dia daripada mulut, rongga, lepas tu sampailah ke perut, lepas tu ke usus, lepas tu ke apa kita panggil? Anus okey. Jadi dubur lah. Dubur kita panggil. Okey, jadi sepanjang daripada mulut sampai ke dubur tu, kita ada satu otot yang bersambung. Okey, dalam satu sistem tu. Panjang tak? Okey, jadi satu tu, sistem tu kita ada satu sambungan otot yang sangat panjang. Okey, jadi apakah yang otot-otot ni tolong? Okey, jadi otot-otot ni apabila kita makan, okey, bila kita makan, kita kunyah, lepas tu kita telan kan? Okey, jadi bila kita telan tu, ingat lagi tak apa pergerakan yang akan dilakukan oleh otot? Okey, kita ada contraction dan relaxation.
Okay, jadi contraction dan relaxation ni akan berlaku, dan apabila berlakunya contraction relaxation ni akan berlakunya satu gelombang. Jadi gelombang ni lah yang akan membawa makanan-makanan yang kita dah kunyah ni untuk ke perut pula. Okey. Jadi daripada mulut ke perut, kat situ akan adanya contraction dan relaxation, gelombang yang akan membawa turun kepada perut. Kemudian daripada perut pula dia akan pergi ke usus. Okey. Melalui semua tu ada contraction dan relaxation untuk membawa, bila kat perut tu dia akan dicerna semua kan. Jadi hampas akan dibawa sampailah ke dubur, sampailah dia keluar daripada sistem tu. Jadilah dia sebagai najis. Okey, jadi apabila sistem tu, kalau cuba bayangkan bila berlakunya macam otot cedera ataupun otot lemah, okey. Jadi kat situ akan berlakunya memang susahlah untuk kita nak makan, nak mencerna, okey. Untuk dicerna tu, untuk berlakunya pembuangan air besar tu pun akan terjejas. Okey. Jadi adakah sistem ni hanya untuk makanan yang masuk sahaja? Tak juga. Cara ni otot juga akan membantu dah kira bila macam ada proses kita nak muntah. Bila kita nak muntah pun tu adalah dalam sistem pencernaan juga. Jadi bila kita muntah tu, otot tu sama juga, dia akan adanya contraction dan relaxation, dia akan tolak apa yang kita nak muntahkan tu keluar daripada mulut. Jadi dia membantu turun, dia membantu untuk keluar juga. Dia two ways, tapi sebenarnya one way bila kita makan lah. Okay, jadi bila ada benda yang berlaku yang menyebabkan kita nausea, kita rasa nak muntah. Jadi bila muntah betul-betul tu, memang otot akan membantu untuk keluarkan benda tu. Okey, boleh. Okey, jadi dalam sistem pencernaan ni, yang otot apa, yang berjenis apa yang membantu kita? Okey, jadi otot yang ada adalah otot licin. Jadi otot licin ni lah yang dia sama juga yang macam semalam, dia berada di saluran darah kan. Okey, jadi otot yang sama, jenis yang sama, dia berada di sistem pencernaan yang membantu dalam proses pencernaan, dan di dinding-dinding daripada saluran mulut, okey, ke rongga, lepas tu sampai ke perut, sampai ke usus, sampailah ke dubur. Okey, tu semua tu adanya otot licin. Boleh? Okey. Jadi kemudian tu yang pertama, yang kedua kita masuk pula sistem pembuangan air kecil, okey, ataupun air kencing kita panggil. Okey, jadi dalam air kencing ni sistem dia tu merangkumi beberapa organ lah. Salah satunya tu buah pinggang, lepas tu kita ada uretra. Jadi ni semua dia membantu dalam proses kita nak membuang air kecil tu. Okey, jadi otot apa yang berada di situ? Otot licin juga. Tapi jangan lupa, kat situ dalam sistem buang air kecil ni ada juga otot rangka. Dia membantu. Okey, jadi bila kita ingat je kita nak kencing tu, apa yang perkara utama yang kita selalu ingat? Okey, biasanya bila proses untuk kita nak menahan air kencing, okey, kita nak tahan dia macam mana. Lepas tu dia punya bagaimana proses daripada buah pinggang ke ureter, lepas tu ke uretra. Jadi itu semua adalah tugas-tugas daripada otot-otot kita. Okey, yang dari dalam tu adalah lebih kepada otot licin. Jadi apabila dalam sistem ni, okey, tadi pun kita cerita juga sistem pencernaan kan. Okey, dalam sistem pencernaan, dalam sistem buang air kecil ni, dua-dua dia adalah voluntary ke involuntary?
dia adalah involuntary. Jadi berkait dengan sistem saraf juga. Jadi apabila kita buang air kecil ni, dia sangat berkait rapat dengan sistem saraf. Jadi apabila berlakunya macam terkucil ataupun apa panggil, macam kan ada kes-kes orang tua ke, dia tak boleh tahan buang air kecil tu kan, dia tak boleh nak grip dia punya otot. Jadi selalunya kalau orang tua ni dia boleh jadi dua sebab lah. Okay? Yang first tu sebab saraf dia lah yang tak boleh nak hantar signal dekat otot dia untuk tahan. Jadi dia tak dapat nak tahan. Okay, itu selalunya kepada orang tua. Kemudian untuk otot pula boleh jadi disebabkan otot. Okay? Sebabkan otot tu dia lemah. Okay? Jadi ada cara-cara, ada fisio, ada exercise yang kita boleh berlatih untuk masalah-masalah macam ni. InsyaAllah. Okey. Jadi dalam proses buang air kecil ni, memang saraf dan otot memainkan peranan lah, untuk bagi untuk menghantar signal, untuk tahan air kencing. Okey, jadi apabila untuk mengalirkan tu, otot membantu untuk menyalurkan ke pundi kencing dan untuk kita buang air kecil. Okey, boleh. Okey, kemudian yang ketiga, untuk kali ini, okey, proses dalam sistem peranakan. Okey, jadi ini khas khusus untuk wanita. Okey, jadi apa otot yang ada dalam kita punya sistem peranakan ni? Selalunya adalah licin. Otot licin memainkan peranan yang sangat besar dalam rahim kita tu. Okey. Jadi bila adanya baby kat dalam, okey, jadi rahim tu akan membesar kan. Jadi yang membesarkan rahim tu adanya otot-otot licin ni. Okey, dia akan contract. Okey, jadi bila cukup bulan akan adanya kita rasa contraction. Kat sini selalunya kita dengar word contraction kan. Doktor tanya, ada contraction ke? Ada contraction? Nurse selalu cakap-cakap kan. Okey, jadi apabila proses untuk kita nak melahirkan anak tu, memang akan berlakunya contraction dan relaxation. Okey, jadi kat situlah otot kita ni dia mendorong bayi tu untuk keluar melalui vagina kita. Lepas tu daripada rahim ke vagina, dia akan, otot tu akan contraction dan relax untuk menolak baby sampai dia keluar. Okey, dan kan selalu kita kena teran. Jadi bila teran tu dia dia macam mempercepatkan lagi contraction dan relaxation tu. Okey, jadi otot dekat bahagian pinggul, okey, dia memainkan peranan juga sewaktu kita bersalin tu. Okay, jadi dia membantu juga untuk mengarahkan baby tu untuk keluar. Boleh? Okey, jadi otot memang sebelum pregnant, okeylah, selepas dah tahu pregnant kan ada macam kelas-kelas pregnancy kan. Penting untuk kita pergi untuk praktis, sebab dia jadikan tu sebagai exercise lah kepada otot. Sebab otot ni ada bahagian-bahagian otot yang kita kurang guna. Jadi apabila macam kita tiba-tiba nak guna, dia tak dapat nak bagikan full secara optimum. Dia punya tugas dia secara optimum tak dapat nak bagi, sebab dia tak pernah guna, dia tak tahu apa tugas dia. Macam itulah. Jadi apabila kita berlatih kan, exercise yang dalam pregnancy class tu buat, okey, jadi yang kat situ dia membantu otot untuk relax dan untuk dia berlatih, okey, untuk tahu yang apa yang dia akan lalui. Boleh? Okey, jadi apabila kita dah tahu kat mana otot ni penting, jadi apabila kita rasa ataupun kita ketidakselesaan di bahagian mana-mana sistem ni,
kita boleh, tak adalah kita kata oh ni masalah otot kot. Tak semestinya, tapi boleh jadi salah satu punca kenapa ketidakselesaan atau sakit tu berlaku. Boleh? Okey, jadi dekat kawasan-kawasan yang memang kita selalu gunakan, macam contohnya buang air besar kan, pencernaan, lepas tu buang air kecil, lepas tu macam ini untuk melahirkan anak. Jadi setiap proses yang berlaku ni, okey, jadi kita dah tahu berlakunya contraction dan relaxation yang gelombang yang akan menolak. Okey, kalau pencernaan tu makanan, kalau sistem air kencing tu air kencing. Okey, jadi kalau yang untuk yang hamil, baby. Jadi setiap apa yang didorong tu akan terjejas jika otot kita mengalami masalah. Okey, kurang ada kelemahan ataupun ada kecederaan. Okey, jadi pentingnya untuk kita tahu dan untuk kita jaga otot-otot kita. Okey, sebab apabila otot ni dia jarang digunakan, dia jadi lemah. Okey, sebab tu kita sangat digalakkan untuk beriadah. Untuk okeylah, beriadah tu nampak macam aktif sangat, bersukan ke apa, tak. Just jogging, okey, bagi badan tu bergerak. Okey, jogging dalam rumah pun tak apa kan, PKPB ni. Okey, jogging dalam rumah, pusing dalam 20 minit. Kalau yang nak lagi best tu buat skipping. Lama dah tak buat. Okey, skipping boleh. Lepas tu yang suka gardening. Okey, jadi setiap kita punya masa ni, okey, kadang perasan tak kalau macam kita jarang menulis, tiba-tiba kita nulis cepat letih. Ada tak yang jadi macam tu? Okey, jadi tu adalah salah satu kenapa kita perlu praktis ataupun kita selalu kita menggunakan. Kalau tak gunakan untuk menulis pun, kita kena gerak-gerakkan juga. Okey, exercise. Kena adanya exercise. Boleh? Sebab regangan ataupun ialah kita meregangkan otot-otot ni, dia membantu otot-otot tu untuk berlakunya contraction dan relaxation. Apabila lama tak berlakunya contraction dan relaxation ni, akan jadi macam keras lah, dia beku sikit. Okay, jadi perlunya kita ada pergerakan, kita regangkan badan, macam tu. Okay, jadi tak lama, dalam satu hari tu buatlah dalam 20 minit. 20 minit tu waktu yang sangat sesuai sebenarnya. 20 minit untuk satu hari, insya-Allah. Okey, jadi itu sahaja sharing kita pada malam ini. InsyaAllah kita sama-sama jaga badan kita, kita jaga otot kita untuk jadi lebih cergas. Boleh? InsyaAllah. Okey, jadi itu sahaja untuk malam ini. InsyaAllah jumpa esok. Esok pula minggu depan. Okey, Assalamualaikum.